Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, hadis yang pertama di dalam topik wakaf, yaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Baik, hadis ni mungkin ramai di antara kita yang pernah mendengar tentang hadis apabila mati seseorang manusia maka putus segala amal ibadat. Putus segala amal ibadat itu maksudnya dia tidak lagi boleh beramal, dia tidak lagi boleh melakukan kebaikan. Kerana syarat melakukan amal dan kebaikan itu adalah hidup. Apabila seseorang itu tak hidup, dia tak boleh beramal. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ataupun kehidupan kita dunia ni adalah tempat untuk melakukan amal. Dunia mazra'atun akhirah, tempat untuk kita bercucuk tanam, untuk kita mengambil sebarang peluang. Apa jua peluang untuk melakukan amal. Amal tu pekerjaan, itu masuk amal. Amal tu adalah pekerjaan. Jadi dunia tempat bekerja. Hasil dia, imbuhan dia kita akan terima di akhirat. Sikit ataupun banyak akan dapat. Tuhan akan tunjukkan kepada kita semua jenis perbuatan ataupun amal yang kita lakukan di dunia. Dan juga antara sahabat yang paling ramai, di antara yang paling mengejar ataupun jadikan dunia ni tempat untuk beramal adalah para sahabat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apa saja kebaikan yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Nabi, mereka menjadi orang yang paling awal ataupun paling cepat melakukan amal tersebut. Baik, yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini hadis yang pertama dalam topik wakaf kita. Sedekatin jariyatin. Mungkin kita tertanya, adakah 3 amal ini sahaja yang akan hidup? Kan dalam hadis ni Nabi kata bila matinya seseorang, dia tak boleh buat apa dah. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah, tak boleh apa, tak boleh sedekah. Putus amal, itu maksud dia. Maksudnya dia dah mati. Orang hidup ya boleh beramal, orang mati tak boleh. Jadi adakah hanya melibatkan 3 ini sahaja amal yang hidup? Sedekah jariah, ilmu dan juga anak yang baik. Kenapa Nabi SAW menghadkan kepada 3 ini sahaja? Adakah benda lain tak, pahala dia tak mengalir? Adakah benda lain tidak bermanfaat bagi orang mati? Kenapa disebut 3 ini saja? Sedangkan dalam hadis lain Nabi sebut apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Siapa yang menunjuk contoh yang baik, siapa yang ajar benda baik, contoh yang baik lah. Ini hadis lain. Siapa yang tunjuk jalan kebaikan kepada orang, kemudian orang itu mengamalkan apa yang ditunjukkan, apa yang diajar, sama pahala dia orang tu akan dapat juga. Maksudnya orang lain buat, orang mati ni akan dapat.
Begitu juga man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang tunjuk jalan buruk, jalan tak baik kepada orang, dia ajar orang buat jahat, lepas tu orang buat, bukan orang tu saja dapat, yang tolong ajar dia pun dapat juga. Walaupun yang tolong ajar tu dah mati bertahun-tahun dah, tapi orang masih lagi melakukan dosa yang diajar oleh orang mati. Itu yang kita takut. Orang beramal, orang melakukan perkara buruk yang kita pernah ajar. Jadi ulama menjawab, ulama hadis jawab, hadis ini termasuk dalam 3 kategori tadi. Termasuk dalam apa? Ilmu, memberi manfaat ataupun tidak. Baik, yang pertama Nabi sebut sedekah jariah. Ini bahasa hadis. Bahasa mudah-mudah kita senang faham, wakaf. Saya dah sebut dah teori ataupun definisi wakaf. Wakaf ini tidak ada pada mana-mana agama. Tidak ada pada mana-mana agama selain daripada Islam. Dan dia adalah satu daripada bentuk takaful. Bukan takaful dengan kita faham takaful insurans tu. Takaful ini dengan makna kafalah, saling bantu-membantu. Itu wujudnya konsep wakaf dalam Islam itu adalah berasaskan kaedah apa? Takaful. Saling melengkapkan, bantu antara satu sama lain. Mungkin orang ni dia duit banyak, dia wakaf, orang lain dapat ambil manfaat. Orang miskin dapat ambil manfaat. Salah satu saya buat contoh wakaf. Orang Islam ni nak mati ni mudah Dia nak mati, dia tak kena bayar sampai ribu-ribu untuk nak mati. Ada orang lain, agama lain, dia nak mati dia takut sebab tak ada duit nak mati. Nak mati kena ada duit. Kalau tak ada duit, mana nak bayar kos tanah lagi beribu. Nak mati kena ada duit. Ada yang sampai satu lot tanah perkuburan ratus ribu pun ada. Dia bukan Islam lah. Islam dia ada konsep nama dia apa? Wakaf. Tanah perkuburan, wakaf masjid, wakaf surau, wakaf macam-macam lagi. Jadi orang yang susah dia akan dapat manfaat daripada hasil orang lain. Orang yang senang dia dapat pahala. Satu dipanggil apa? Takaful, saling melengkapkan yang kurang. Maka di sini sedekah jariah itu maksud dia adalah wakaf. Dan saya pernah sebut yang mana Uthman bin Affan pernah berwakaf. Dan dia, ini cerita yang berulang lah kalau saya cerita balik pun. Siapa yang hadir pada minggu lepas, yang mana Uthman bin Affan melakukan wakaf perigi yang nama dia Rummah, yang mana pahala wakaf itu berjalan selama 1000 tahun, 1000 lebih. Baik. Dan orang yang menguruskan harta wakaf, dia wakaf ni dia melibatkan beberapa rukun. Apa benda yang dia wakaf, itu kena ada lah. Yang ketiga, kepada siapa dia wakaf. Wakaf ini ada 2 kategori. Yang pertama dipanggil wakaf umum, yang kedua wakaf khusus. Wakaf umum macam masjid, kegunaan orang ramai, siapa pun boleh solat di masjid, siapa pun boleh menggunakan harta benda yang ada di masjid. Dan yang kedua wakaf khas ataupun wakaf khusus, wakaf kepada individu-individu. Contoh, orang ni wakafkan, ada seorang ni dia nak belajar, dia pelajar, maka semua keperluan dia nak beli buku dia, nak beli kitab dia, maka ada seorang ni sponsor, ada seorang ni wakaf, bagi duit untuk beli kelengkapan pembelajaran dia, maka itu dipanggil wakaf khas. Ini boleh. Ada seorang ni, dia ni buat kerja dakwah, dia ni orang yang berkuliah, orang agama, pergi sana ke sini, tapi tak ada kenderaan, naik motor cabut contoh lah kan. Maka si pemurah ni dia wakaf, ataupun dia sedekah, ataupun dia wakaf. Okey, saya bagi kereta dekat ustaz, wakaf guna
Tu macam-macam cara kalau Tuhan nak bagi ni. Orang yang ada kelebihan, dia bagi duit, dia dapat pahala. Orang yang kurang, dia boleh dapat manfaat daripada orang lain. Itu saya sebut tadi, konsep apa? Takaful. Melengkapkan antara satu sama lain. Sedekah jariah ni bukan hanya, saya dah sebut banyak kali dan saya suka ulang perkara yang sama supaya orang faham. Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran tidak relevan di tempat kita. Sebab kita berwakaf, kita nak apa? Nak pahala. Jadi pahala kita itu hanya akan dapat bila orang manfaatkan benda yang kita bagi. Maksudnya orang pakai, orang guna apa yang kita berikan. Tapi kalau orang tak pakai apa yang kita berikan, apa yang kita wakaf, maka tak function benda tu, takkan ada hasil. Sebab itu wakaf Al-Quran tak relevan di tempat kita. Kerana apa? Kerana kita tak perlu benda itu. Semua orang dah ada, setiap masjid dah ada, setiap surau dah ada. Kadang-kadang bersusun sampai tak baca pun ada. Sampai masjid kena bagi tempat lain, surau kena hantar pergi tempat lain sebab terlalu banyak sangat. Jadi kalau kata wakaf Al-Quran di Afrika, negara-negara Islam di Afrika, wakaf Al-Quran di sana, itu relevan dan itu boleh diterima. Sebab anak-anak di sana, mereka ni hafal Quran sampai tak ada naskah Quran, tidak ada. Mereka hanya tulis di papan saja untuk hafal, dengan kapur tulis, padam, hafal. Jadi kalau kata wakaf sana, itu masuk akal. Mana ada negara yang ada tempat pelupusan Quran? Bila kata tempat pelupusan mushaf, naskah Al-Quran, maksudnya apa? Maksudnya dia banyak sangat lah kan? Sebab tu ada tempat pelupusan. Tak silap saya dekat di tempat kita ni, di Bukit Beruntung kan, di Batang Kali ke, saya tak ingat, tapi belah-belah sana lah, Hulu Selangor, satu tempat untuk apa? Lupus Al-Quran. Dia bakar, kemudian habu tu, dia adalah proses-proses dia lupus. Untuk apa kena ada tempat pelupusan? Sebab ada lunggukan. Sebab apa ada lunggukan? Sebab terlalu banyak. Jadi perlukah kita nak lunggukkan lagi? Tak perlu. Maka ini teori saya. Bila ada orang kata wakaf Al-Quran, saya kata tak perlu. Kenapa awak nak wakaf Quran? Kenapa bukan benda lain yang lebih diperlukan? Oh, sebab Quran orang baca? Tak. Kadang-kadang kita hanya nampak benda itu jadi Islamik, hanya pandang benda itu saja. Oh, wakaf Quran nampak lebih Islamik, contoh. Jadi orang yang tak tahu apa ni, dia pun okey wakaf Quran, dia pun bayar. Itu bisnes. Entah kena tahu, itu orang meniaga, dia dapat persen daripada dijual Quran. Jadi sebenarnya wakaf ini tanpa melalui mana-mana saluran pun boleh kita sendiri. Saya wakafkan selipar tanda, saya beli RM10, letak kat tanda masjid. Setiap masjid saya letak sepasang. 10 masjid, 20 masjid. Itu wakaf yang lebih manfaat. Sebab benda orang akan pakai hari-hari. Saya letak jam ke, saya tengok ada lampu terbakar, saya beli, ganti. Kemudian apa lagi, ada yang rosak, saya tolong ganti. Benda yang kecil tapi besar manfaat. Beza dengan sedekah. Sedekah lain. Sedekah bila kita beri, benda itu akan habis. Orang akan guna benda itu. Jadi wakaf ini, fizikal dia tu kekal. Itu nama dia wakaf. Kalau fizikal dia, contoh air tak, kita tak panggil wakaf air. Air kita tak panggil wakaf. Saya letak air mineral dekat masjid, saya letak banyaklah, 20 botol, 100 botol saya letak dekat masjid, saya wakaf. No, itu bukan wakaf. Itu sabil ataupun sedekah. Bila orang minum, dia akan habis. Benda itu tak kekal. Maka syarat wakaf adalah sesuatu yang fizikal dia wujud, tahan lama, kekal. Dan itu yang dilakukan oleh Uthman bin Affan selama 1000 tahun, panjang.
Sehingga pembesaran Masjid Nabawi habislah, dia kena kambus tanah tu, dia nak buat proses pembesaran perluasan Masjid Nabawi, dia kena korbankanlah. Tapi banyak sejarah-sejarah yang ada di Madinah ni dihapuskan. Baik, yang kedua, sedekah jariyah. Ini bagi orang yang mampu. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang boleh diambil manfaat oleh orang lain. Jadi sebenarnya ilmu yang boleh diambil, ilmu ni satu benda yang luas. Kita kena faham ilmu ni benda luas. Asalkan benda itu manfaat, beri kebaikan kepada orang, itu adalah ilmu. Ilmu ada dua kategori, ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat. Sehingga Nabi pernah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang tak beri manfaat. Maksudnya kita ajar benda yang sia-sia, kita ajar orang lain buat benda tak baik, itu dipanggil la yanfa', ilmu yang tidak beri manfaat kepada orang. Jadi ilmu yang beri manfaat ni sangat luas, dia punya mafhum dia. Bukan ilmu agama, bukan ilmu hadis saja, bukan ilmu fiqh, bukan ilmu itu saja, apa sahaja ilmu yang baik, maka dia masuk di bawah kategori ilmin yuntafa'u bih. Macam ulama-ulama, imam-imam dahulu, para salafus salih, mereka menulis kitab, menulis buku, dan sampai sekarang lagi orang masih baca, sampai sekarang orang masih lagi mengajar kitab tersebut. Itu dapat. Contoh mudah, simple yang saya buat, tuan-tuan kenal Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia ada dua kitab paling popular, Hadis 40 dan Riyadhus Salihin. Dan kitab paling banyak dibaca dalam dunia selain daripada Al-Quran, nama dia Riyadhus Salihin. Itu nombor 2. Selain daripada Al-Quran, Quran ni memang nombor 1 lah. Selain daripada Al-Quran, apakah buku yang paling banyak dibaca? Nama dia Riyadhus Salihin. Pergilah mana-mana masjid, pergilah mana surau, akan nampak di jadual tu ada pengajian kuliah Riyadhus Salihin. Mesti ada, paling kurang pun mesti ada. Tak Riyadhus Salihin, Hadis 40. Padahal penulis dia ni dah meninggal dah 1000 tahun dah, Imam Nawawi, tapi masih lagi orang hantar pahala dia. Jadi kenapa Nabi sebut 3 benda? Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, dan anak yang baik. Sebab tak semua orang mampu ada ketiga-tiga ni, maka Nabi beri pilihan. Mungkin orang tu dia ada duit, dia boleh wakaf, dia tak ada ilmu, dia tidak ada anak. Ataupun mungkin dia ada ilmu tapi tak ada duit, tidak ada anak. Atau mungkin ada anak, ilmu tidak ada, duit pun tak ada. Maka 3 ini salah satu. Kalau dapat 3-3 ni lagi bagus. Dia wakaf, dia mengajarkan orang, dan dia ada anak yang baik. Kemudian hadis yang kedua daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala asaba Umaru ardan bi Khaybar. Anak kepada Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah. Abdullah menceritakan semula, dia kata Umar, bapa dia lah, memperolehi satu sebidang tanah di Khaybar. Khaybar ni tempat Yahudi. Dulu ni tempat Yahudi, tapi masih lagi dalam negara Arab Saudi lah sekarang. Khaybar, banyak sejarah di Khaybar sehingga berlaku perang Khaybar, perang bersama dengan Yahudi. Jadi bila berlaku peperangan Khaybar, Umar Al-Khattab dapat harta ghanimah, dipanggil, dapat sebidang tanah. Kemudian fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiru fiha. Umar datang terus jumpa Nabi, minta petunjuk Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Umar ni dia kata kepada Nabi, dia kata Rasulullah, saya ni dapat satu bidang tanah di Khaybar. Lam usib malan qattun, saya tak pernah dapat harta yang macam ni. Huwa anfasu indi, yang sangat bernilai di sisi saya. Menurut saya harta ni sangat bernilai bagi saya.
fama ta'muruni bihi. Umar pun tanya Nabi, apakah saranan engkau wahai Rasulullah, saya nak buat apa dengan tanah ni? Faqala, Nabi kata, in syi'ta habasta aslaha. Kalau engkau nak, ni pilihan bukan paksaan. Jika engkau nak, kata Nabi, habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Apa sahaja tanaman yang ada di tanah kamu, kamu kekalkan tanaman tersebut, wa tasaddaqta biha, dan hasil dia kamu bagi dekat orang. Maksudnya asal dia tu kekal, hasil dia beri kepada orang. Ini dipanggil apa? Wakaf bersyarat. Si pemilik tanah ataupun si pewakaf boleh meletakkan syarat. Nabi kata, kalau engkau nak, boleh, asal dia tu, pokok yang ada di tanah kamu tu kamu simpan dan hasil dia kamu beri kepada orang. Macam ni lah, saya wakaf kemah dekat masjid. Siapa yang nak menggunakan kemah tu bayar sewa. Saya letak syarat lah sebagai pewakaf. Kemudian hasil dia tu masuk dalam akaun masjid. Saya tak nak 1 sen pun. Itu wakaf lah tu. Hasil dia diberikan kepada masjid, digunakan untuk apa yang betul lah. Maka kalau saya meletakkan syarat, boleh. Saya wakafkan barang-barang dekat masjid, kalau orang nak pakai, kena sewa. Contoh apa? Kelengkapan, kursi, meja, kemah untuk orang nak buat kenduri ke, orang nak buat apa ke, orang boleh pakai masjid punya, tapi sewa. Saya letakkan bayaran, tapi bukan saya ambil bayaran tu. Bayaran tu masuk ke dalam masjid, maka itu dipanggil wakaf bersyarat. Nak ambil free, saya tak izinkan. Saya kata kena sewa. Ataupun saya kata jangan sewa, bagi orang guna free, itu juga boleh. Kerana pewakaf boleh meletakkan sebarang syarat. Yang tak boleh orang lain yang meletakkan syarat. Dia kena dapat izin pewakaf dulu. Kalau pewakaf itu bagi free, maksudnya siapa yang nak guna silakan. Tiba-tiba masjid pergi meletakkan sewa, untuk sewa 1 hari 1,000, tak boleh. Mesti dapat izin daripada pewakaf. Lalu fatasaddaqa biha Umar. Umar pun buat apa yang disarankan oleh Nabi. Umar kata apa? La yuba'u asluha. Tanah ini, pokok ini tidak boleh dijual. Wala yubta'u, tidak boleh dibeli. Wala yurasu, tidak boleh diwaris. Wala yuhabu, tidak boleh dihebahkan. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Anak dia kata apa? Umar telah bersedekah. Maksudnya hasil daripada tanaman pokok dia tu, dia niat wakaf, buah-buahan itu disedekahkan kepada fakir miskin, wa fil qurba, kepada kaum kerabat, wa fil riqab, kepada hamba, wa fi sabilillah, kepada orang pergi perang, wa ibnis sabil, kepada orang musafir, orang menuntut ilmu, wa dhaif, dan kepada tetamu. Baik, yang ni kita boleh faham apa dia? Kita boleh faham daripada hadis ni adalah si pewakaf boleh meletakkan sebarang syarat. Dan bila dia meletakkan syarat, hubungan dia dengan harta yang dia wakaf itu tidak ada hubungan lagi. Kalau dia dah mewakafkan sesuatu benda, masjid, rumah, tanah, tak kisahlah, maka dia tidak boleh minta dipulangkan balik. Dia tak boleh dijual, dia tak boleh diberi, dia tak boleh tukar nama anak dia, dia tak boleh tukar nama siapa, tak boleh. Kerana bukan lagi harta dia, dia tak boleh masuk campur lagi. Kemudian yang menguruskan harta wakaf itu dipanggil nazir. Kadang duk dengar dah perkataan nazir-nazir ni kan, tapi tak tahu apa maksud nazir. Nazir masjid. Nazir ni orang yang menguruskan harta wakaf. Maka masjid dia ada nazir. Maksudnya nazir itu pengurus. Dia menguruskan harta wakaf. Dia telah diberi amanah untuk uruskan harta wakaf, bukan harta dia. Jadi nazir tidak boleh melakukan suka-suka hati dia.
Nazir kena gunakan harta wakaf itu, kena uruskan harta wakaf dengan sebaiknya. Jangan nazir ni peram duit, simpan, tak buat apa-apa. Contoh, apabila saya masukkan duit dalam tabung masjid, mana-mana masjid, saya masukkan RM50. Apa harapan saya? Matlamat saya untuk apa? Digunakan. Betul? Digunakan untuk apa? Untuk aktiviti masjid. Sebab bila orang guna, saya dapat pahala. Begitu juga orang lain pun masukkan duit tabung masjid, dia pun faham benda yang sama juga. Dia nak duit dia dimanfaatkan, walaupun tak banyak, dia nak duit dia manfaat. Manfaat tu hanya berlaku bila digunakan. Tapi simpan gitu je, nak duit tu beranak, maka dia manfaat dia tak mengalir, tak jalan. Pahala dia sedekah tu dapat, pahala dia bersedekah tu confirm dapat, kemudian tak luas dia bagi, manfaat tu tidak meluas. Jadi ada yang jenis simpan je, tak guna langsung. Kalau bumbung masjid bocor pun tayang nak guna duit, biarlah bocor pun, tadah dengan baldi pun okey. Yang penting duit ni tak usik, biar. Bukan duit kita. Duit kita bolehlah kita simpan. Itu duit orang ramai, kita hanya uruskan sahaja. Itu nazir ni adalah orang yang menguruskan harta wakaf. Dia ni tertakluk dengan orang lebih atas daripada dia, si wakaf. Orang yang menginfak, orang yang menyalurkan sumbangan, itu lebih tinggi daripada nazir. Bukan nazir ni paling tinggi tak, orang yang infak tu lebih tinggi daripada nazir. Nazir ni diberi amanah untuk uruskan sahaja. Baik, itu yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqati wa fihi wa amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah. Hadis ini menunjukkan boleh wakaf. Saya sebut boleh wakaf benda-benda yang kecil-kecil yang saya sebut tadi. Boleh wakaf pen, boleh wakaf buku, boleh wakaf jam, boleh wakaf apa saja yang kita nampak sekitar kita ni. Boleh apa saja. Pergi mana-mana pusat pengajian Islam, tahfiz ke, pondok ke, apa yang awak perlu. Contoh, saya duit banyak sangat, tak tahu nak buat apa, saya nak orang lain manfaatkan duit saya. Apa yang tempat ni perlu? Oh, kami perlukan tandas tak siap lagi dah. Okey, berapa nak? Lagi 100,000. Okey, saya wakafkan. Untuk orang dia banyak lah. Ini nak jumpa orang macam ni, satu dalam sejuta lah. Memang rare lah, susah nak jumpa orang macam ni. Tapi itu yang betulnya. Tanya apa yang dia perlu. Jangan nasyid Quran. Orang tak perlu benda ni. Sebagai contoh, ada orang wakaf Quran di Masjid Al-Haram. Apa akan berlaku? Tahsilul hasil. Awak buat benda sia-sia. Dia beli Quran di Mekah. Dia belilah satu naskah Quran. Lepas tu dia tinggalkan dalam Masjid Al-Haram. Dia ingat orang akan baca Quran dia. Dia ingat orang akan guna Quran dia. Berapa minit lepas tu petugas akan kutip semua Quran kat situ. Takkan sempat orang nak baca Quran yang awak tinggalkan di masjid. Ada petugas yang akan kutip. Kenapa? Adakah Masjidil Haram perlukan Quran daripada kita? Dia sengket sangat, tak ada duit nak beli ke? Arab Saudi miskin ke? Tak. Itulah maksudnya orang buat kerja yang sia-sia. Sebab tu nak beramal kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, itu yang jadinya. Dia beli kursi duduk ni, yang kursi lipat, ditinggalkan dalam Masjidil Haram. Dia ingat orang akan pakai kursi dia tu. Petugas ambil, simpan, ataupun pergi hantar tempat lain. Takkan kekal lama. Ada orang, saya bawa jemaah, dia faham macam tu. Ada saya bawa jemaah pergi umrah, dia faham macam tu. Dia tinggalkan Quran dan kerusi di masjid. Dia kata nak wakaf. Dan kalau makcik nak wakaf ni, balik wakaf di kampung masjid di kampung makcik pun okey. Sebab apa? Kalau di masjid dia orang pakai hari masjid kampung. Kalau di Masjidil Haram
petugas akan ambil pergi tempat lain. Sebab dia tak perlu benda tu. Dia boleh beli, dia ada duit. Jadi kalaulah Masjidil Haram, contoh, kalau Masjidil Haram buka peluang untuk wakaf kepada orang ramai, apa akan berlaku? Masjid itu Quran dia mungkin susun sampai syiring lah. Susun sampai syiring. Betul tak? Sebab semua orang wakaf di Masjidil Haram ni pahala besar, siapa tak nak? Jadi kalaulah buka peluang itu, apa berlaku? Susun Quran sampai syiring pun. Mungkin lah, tinggi. Habis orang baca tak? Tak, sia-sia. Itu logiknya. Maka jangan buat perkara yang sia-sia, buat perkara yang bermanfaat. Daripada hadis yang saya baca ini, Nabi SAW mengutuskan Umar untuk kutip zakat, untuk mengambil zakat. Kemudian dalam hadis itu sebut tentang apa? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia telah buat apa? Dia telah wakafkan pakaian perang dia, dir'un wa'atadahu fi sabilillah, dan dia telah wakafkan pakaian perang dia tu fi sabilillah. Maksudnya dia kata pakaian saya ni boleh orang guna untuk pergi perang. Ni Khalid ibn Walid. Itu dalil menunjukkan bahawa wakaf ini bukan hanya benda yang bersifat kekal dengan maksud tidak boleh dipindahkan, tapi benda-benda yang simple, perkara-perkara yang remeh boleh diwakaf. Kemudian tentang adakah wakaf boleh dijual, adakah wakaf boleh dibeli, adakah wakaf boleh diwarisi kepada orang lain. Ini jelas dalam mazhab Syafi'i, benda ini sangat ketat. Imam Syafi'i tidak membenarkan harta wakaf itu dipindah milik dengan apa jua cara sekalipun. Sebab wakaf adalah lillahi ta'ala. Bila orang tanya, harta wakaf ini harta siapa? Bila saya wakafkan, maka harta itu harta siapa? Milik Allah, bukan milik sesiapa. Habis manfaat untuk orang ramai. Tapi masalah si pewakaf ni nak masuk campur juga. Awak dah wakaf, maksudnya awak dah serah kepada nasib. Awak jangan masuk campur. Ini dah lah banyak songeh kaki komplain. Saya sebut lah, kaki komplain ni mana-mana ada. Kaki komplain di masjid surau paling banyak lah. Itu tak betul, ini tak betul, itu salah, ini salah. Tapi dia tak nak datang duduk depan mengajar pun. Dia komplain dia. Saya khutbah Jumaat minggu lepas pun kena komplain. Jabatan Jaiz dah panggil saya. Sebab apa? Sebab saya tak pakai teks pun komplain juga. Lepas tu Jaiz ini dia cek balik, dia kata khutbah saya tak ada masalah apa, isi-isi tak ada sentuh hal-hal sensitif, cuma saya tak pakai teks saja. Saya memang bukan tak suka pakai teks, memang saya tak pakai. Sebab jadi kita terpaksa cakap apa yang kita tak nak cakap. Betul tak? Kalau awak pakai teks, awak turut saja apa yang ditulis kat situ. Awak tak boleh cakap apa yang awak nak cakap. Yalah, kita cakap pun kita ada batasan dia. Kita tak sentuh hal-hal sensitif, tak sentuh hal politik, tak sentuh institusi diraja, tak sentuh mana-mana hubungan dengan orang. Itu untuk sama-sama nasihat sama kita. Pun ada tak puas hati juga. Tu saya kata kaki komplain ni paling banyak masjid surau lah. Tempat lain tak banyak sangat. Masjid surau banyak. Jadi ada yang komplain. Sahabat Nabi pun ada yang kena komplain. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Baik. Jadi bila si pewakaf itu dah berikan harta wakaf, putus hubungan dia. Awak jangan masuk campur lagi. Awak tunggu pahala ya. Awak tunggu dapat pahala di akhirat nanti. Minggu lepas saya pernah cerita tu, dia wakaf masjid. Lepas tu dia buat masjid tu macam rumah dia. Dia masuk pakai kasut. Ini benda ni memang saya tak boleh terima. Sampai sekarang saya tak boleh terima. Tuan-tuan nak tahu masjid mana, cari sendirilah, saya tak sebut. Dia wakaf banyaklah, juta-juta lah.
Imam tegur sebab dia masuk pakai kasut. Imam tegur tak boleh pakai kasut, tanggal kasut. Masuk dalam masjid pakai kasut. Orang bukan Islam pun tahulah hormat rumah ibadat. Dia cakap, you tahu tak ni masjid siapa punya? Oh, masjid siapa punya? Mana ada masjid orang punya? Adakah masjid orang punya? Itu pun dah salah dah. Dia ingat dia wakaf masjid itu dia punya. Tak, lillahi ta'ala, itu Allah punya. Tu panggil rumah Allah, bukan rumah awak. Dia wakaf tu panggil rumah Baitullah, dia panggil rumah Allah. Maksudnya hubungan kita putus, tak boleh masuk campur. Oh, dia kata ni masjid dia yang wakaf, dia yang bagi. Itu benda ni sangat biadab lah. Saya kata biadab sebab apa? Sebab masuk pakai kasut. Baik, kemudian bila dah si pewakaf itu dah menguruskan, nazir dia ambil alih untuk menguruskan. Nazir ni bukan muktamad. Nazir ni boleh ditukar. Nazir ni boleh ditukar. Berapa tahun itu pandai-pandai lah. Boleh tukar pengurusan masjid. Kemudian bila baik, jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambung kemudian pada bab okay, kita habis bab muamalat, kita masuk bab hibah nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.